Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membawakan perbincangan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diutuskan sebagai rasul untuk memperbaiki akidah, adat dan juga ibadat. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan untuk menghapuskan segala bentuk jahiliyah dalam kalangan masyarakat Arab. Kerana keadaan masyarakat Arab pada masa itu amat memerlukan seorang penyelamat bagi menghapuskan kejahilan yang telah lama wujud. Dakwah dalam bahasa Melayu ialah kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima suatu kepercayaan. Selain itu, dakwah juga bermaksud memohon, menyeru dan meminta. Adapun dakwah dari sudut istilah ialah usaha untuk mengajak manusia dengan perkataan dan perbuatan kepada Islam, menerapkan manhajnya, memeluk akidahnya dan melaksanakan syariatnya. Selain itu, dakwah juga ialah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan dengan pendekatan tertentu untuk membawa manusia kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alif Farhan bin Mak Yunus, nombor metrik 061877. Jadi saya akan membentangkan tentang tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, iaitu peringkat-peringkat dakwah ataupun kita sebut sebagai marhalah ad-dakwah, yang mana peringkat-peringkat dakwah ini ialah ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Yang pertama, peringkat yang pertama ialah seperti yang kita tahu bahawa di Mekah terdapat dua peringkat, yang mana dakwah baginda yang secara tersembunyi ataupun secara sir, dan yang kedua ialah dakwah baginda secara jahar ataupun secara terbuka. Dakwah secara sir seperti yang kita tahu ialah dakwah secara tersembunyi, dan ianya memakan masa selama 3 tahun. Dan dakwah secara sir ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini kerana pemilihan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam itu adalah kerana beliau merupakan seorang pemuda yang tidak dikenali, tidak begitu dikenali di Mekah, dan kedudukan rumah beliau tersebut adalah sangat jauh dengan tempat perhimpunan orang-orang musyrik Mekah. Dan yang kedua, dan seterusnya, dakwah baginda pada ketika ini hanyalah tertumpu kepada kaum kerabat terdekat sahaja. Dan antara yang terawal yang memeluk Islam ialah isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, juga Zaid bin Harithah, dan banyak lagi. Dan golongan-golongan yang terawal memeluk Islam ini dikenali sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan dakwah secara sir ini antara yang menerima dakwah pada ketika ini adalah golongan fakir. Ini kerana mereka tertarik dengan Islam kerana Islam menyeru ke arah persamaan, dan mereka pada ketika itu disisihkan dan ditindas. Yang kedua ialah dakwah secara jahar ataupun secara terbuka. Dakwah secara terbuka ini memakan masa selama 10 tahun dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Bukit Safa setelah baginda menghimpunkan kaum kerabat baginda di sana. Akan tetapi dakwah baginda secara terang-terangan ini mendapat tentangan daripada kaum Quraisy
terutama bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Jahal, di mana Abu Jahal merupakan orang yang paling lantang menentang beliau. Dan antara jenis tentangan oleh kaum Quraisy ialah seperti di boikot ekonomi kaum muslimin dan di pulau mereka. Kaum Quraisy ini mereka tidak mahukan Islam kerana yang pertama, mereka sayang akan agama warisan mereka, dan yang kedua ialah mereka takut akan kehilangan harta dan pangkat, kerana Islam menyeru ke arah persamaan, dan yang membezakan kita semua ialah takwa. Dan rentetan daripada dakwah secara terbuka ini menyaksikan penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, hinggalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin pada ketika itu untuk berhijrah ke Habasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah membentangkan tajuk beliau. Seterusnya kita teruskan kepada dugaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu penyiksaan dan ancaman terhadap baginda. Yang penyiksaan ini datangnya daripada, seperti yang kita ketahui, Abu Jahal. Abu Jahal itu merupakan seorang yang sangat membenci dan memusuhi Islam, dan sanggup menggagalkan apa sahaja dakwah-dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang solat, telah dihampiri oleh Abu Jahal, iaitu dengan membawa satu batu yang sangat besar untuk menghempap kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sedang sujud, telah datang Abu Jahal menghampiri Nabi dengan membawa satu batu yang sangat besar. Ketika beliau menghampiri Nabi, secara tiba-tiba Abu Jahal telah melepaskan batu tersebut dan beredar daripada tempat itu. Perkara ini telah dilihat oleh ramai pembesar-pembesar Quraisy. Setelah itu mereka bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kenapa engkau tiba-tiba tidak melakukan?" Dan Abu Jahal telah menjawab, "Ketika aku telah datang untuk menghampiri Rasulullah dengan batu tersebut, aku telah terlihat satu ekor unta yang sangat besar, seakan-akan ingin memakanku." Seperti yang kita telah ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala melindungi kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyiksaan yang seterusnya iaitu daripada Uqbah bin Abu Mu'ayyid, iaitu ketika Nabi SAW sedang solat di Hijr Ismail, datang Uqbah bin Abu Mu'ayyid ni mencekik Nabi dengan menggunakan bajunya sekuat hati. Dan nasib baiklah pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq telah datang dan meleraikan cengkaman tersebut daripada leher Nabi SAW. Dugaan dakwah yang seterusnya ialah Rasulullah SAW telah kematian isteri baginda, iaitu Siti Khadijah. Seperti yang kita ketahui, Khadijah ini merupakan isteri Rasulullah yang selalu berada di samping Nabi dalam menyebarkan dakwah. Dan Khadijah ini juga merupakan saudagar yang memberikan hartanya untuk membantu masyarakat Islam. Cabaran dan dugaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang seterusnya iaitu dengan kematian bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Seperti yang kita ketahui, Abu Talib ni merupakan seorang yang selalu melindungi Nabi daripada ancaman-ancaman kaum Quraisy. Setelah kewafatan Abu Talib ini, kaum Quraisy semakin berani dan berterusan melakukan ancaman terhadap Nabi, dan bahkan melakukan dengan perkara yang lebih teruk, iaitu seperti melempar najis kepada Nabi ketika Nabi Muhammad SAW sedang solat. Antara cabaran dan dugaan yang diterima oleh Nabi SAW iaitu pemulawan daripada kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Sehingga kan mereka bersepakat untuk menghalau Bani Hashim dan Bani Muttalib ini daripada bumi Mekah. Dan mereka melakukan sekatan perdagangan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ianya akan terlerai sekiranya Bani Hashim dan Bani Muttalib ini menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Dan disebabkan inilah Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak dapat melakukan aktiviti perdagangan dan hanya dengan memakan daun-daun kayu sahaja. Cabaran dan dugaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya iaitu penyiksaan terhadap umat Islam. Saya ambil satu kisah iaitu daripada Bilal bin Rabah. Yang kita ketahui, Bilal bin Rabah pada ketika itu masih seorang hamba daripada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan seorang yang sangat memusuhi Islam dan sangat benci akan Islam. Beliau mendera Bilal bin Rabah dengan membaringkannya di atas padang pasir dan meletakkan satu batu yang besar ke atas dada Bilal bin Rabah. Beliau melakukan tersebut supaya Bilal bin Rabah mengucapkan keluar daripada Islam. Dan akhirnya Bilal bin Rabah ini telah bebas setelah Saidina Abu Bakar As-Siddiq membelinya daripada Umayyah bin Khalaf. Kisah yang seterusnya iaitu mengenai keluarga Sumayyah. Seperti yang kita telah ketahui, Sumayyah merupakan seorang wanita yang sangat berani dan mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarganya telah diseksa di padang pasir dan kaki serta tangannya telah diikat. Dan akhirnya ahli keluarganya telah meninggal dunia di padang pasir itu. Akan tetapi Abu Jahal berasa sangat terhina kerana Abu Jahal tidak mampu untuk memutakkan keluarga Sumayyah yang akhirnya telah meninggal dalam keadaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyambung kembali perbahasan kita mengenai perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kota Mekah. Jadi seterusnya adalah cara Rasulullah menangani cabaran. Baik. Seperti mana yang kita tahu, sepanjang Rasulullah menyampaikan dakwah kepada penduduk Mekah, hari-hari Rasulullah tidak pernah sunyi daripada dihina dan dipanggil dengan panggilan yang berupa ejekan dan juga cacian. Jadi, bagaimanakah cara Rasulullah menangani cabaran sepanjang berdakwah? Baik, yang pertama adalah Rasulullah membalas dengan cara yang baik. Pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah dan dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi dapat kita fahami di sini bahawa setiap apa yang disampaikan kepada umat, semua itu diamalkan oleh Rasulullah. Setiap ayat yang menceritakan tentang kelembutan, akhlak dan juga keindahan, semua itu tergambar pada diri Rasulullah. Jadi bila kita amati satu ayat daripada surah Fussilat, iaitu ayat 34 yang berbunyi wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maksudnya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jadi, setiap keadaan yang dialami oleh Rasulullah dibalas oleh baginda dengan cara yang baik dan berhikmah. Oleh yang demikian, Rasulullah telah dihormati oleh seluruh penduduk, bahkan musuh baginda sendiri musuh baginda sendiri menghormati baginda oleh kerana keindahan akhlak yang dipamerkan oleh baginda. Baik, itu yang pertama. Seterusnya adalah Rasulullah tetap tabah dan memberikan respon yang baik. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, sebaik sahaja Rasulullah SAW menjalankan dakwah secara terang-terangan, ramai para sahabat menghadapi seksaan yang menyakitkan daripada musyrikin Mekah. Para sahabat pernah dipukul sehingga pengsan, dihempap oleh batu serta diikat dan dijemur di bawah bahan matahari yang panas. Bahkan kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW sendiri pun juga pernah dipermainkan oleh para musyrikin Mekah, seperti Rasulullah pernah dicekik dari belakang sewaktu baginda sedang solat di khalayak ramai oleh Uqbah bin Abi Muayyad.
dan pernah sewaktu baginda sedang sujud, usus unta diletakkan di atas belakang baginda. Jadi kalau kita lihat, walaupun orang kafir terus-menerus menyiksa dan menakut-nakutkan umat Islam dan Rasulullah, namun Rasulullah tetap tabah dan memberikan respon yang baik kepada mereka. Jadi oleh kerana Rasulullah memberikan respon yang baik terhadap segala perbuatan buruk mereka, jadi kaum kafir mulai sedar bahawa usaha yang selama ini mereka buat telah gagal daripada menghalang baginda daripada terus menyampaikan dakwah. Baik, selain itu, Rasulullah pernah berdoa agar orang yang menentang agama Islam agar diberikan hidayah. Sebagai contoh, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikuatkan agama Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar, iaitu Umar bin Al-Khattab dan juga Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Dan kalau kita lihat, Sayyidina Umar Al-Khattab pada asalnya amat memusuhi agama Islam, namun setelah mendapat hidayah daripada Allah, Rasulullah telah datang kepada Nabi dan memeluk agama Islam. Dan yang terakhir sekali, kalau kita lihat, Rasulullah sentiasa cekal dan berpegang teguh dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik, sebagaimana kita lihat di waktu dakwah Rasulullah di kota Mekah, di saat itu adalah saat yang amat menggerunkan. Dan pada saat yang menggerunkan itu, Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang memberi sokongan dan keterangan jelas mengenai ajaran dasar agama Islam. Sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang mafhumnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kebapaan, iaitu kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman musuh. Sehingga mereka yang beriman berkata dengannya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Maka jawab Rasul, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat sebegini menyemarakkan lagi perasaan kaum muslimin dan menyegarkan emosi kesabaran dan kecekalan dalam masa yang sama, turut menambah rasa semangat dalam diri Rasulullah untuk terus menyampaikan dakwah. Jadi ayat-ayat yang orang kata mengandungi percakapan yang beritahu tentang berita-berita gembira daripada Tuhan mereka mengenai rahmat, keredaan dan syurga-syurga, serta menceritakan tentang keadaan kaum yang menentang agama Islam di akhirat kelak telah menambah semangat dan keyakinan mereka kepada Allah. Jadi oleh kerana kaum muslimin semakin berpegang teguh dengan agama Islam yang disampaikan, maka Rasulullah semakin tabah dan semakin teguh dalam menyampaikan dakwah kepada penduduk di Mekah. Baik, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Sebagaimana yang kita tahu, perjalanan dakwah Rasulullah SAW amatlah banyak dan mencabar. Tambahan pula, keluarga kecil Rasulullah sendiri yang merupakan penyembah berhala dan sentiasa mencari jalan untuk menggagalkan usaha dakwah baginda Rasulullah. Namun demi menegakkan agama Islam, Rasulullah SAW terus bertahan dan bersabar dengan segala hinaan serta perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa perlunya untuk berdakwah secara sembunyi sekiranya kita yakin jika dakwah itu dilakukan secara terang-terangan akan membahayakan nyawa umat Islam. Orang kafir terus-menerus memusuhi Nabi dan para sahabat, dan banyak serangan dan juga cacian yang dilemparkan kepada Nabi dan juga para sahabat, sehingga kan ada daripada kalangan sahabat yang buta, cacat dan juga mati kerana disiksa oleh orang kafir. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman yang mana agama Islam ini sudah tidak asing lagi didengar oleh kaum kafir, perlulah bijak dalam menyampaikan dakwah agar diterima oleh mereka dengan hati yang terbuka. Dan dalam masa yang sama, orang kafir ini dapat menghormati agama kita, iaitu agama Islam, meskipun mereka tidak mahu menerima agama tersebut. Jadi saya rasa setakat itulah daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.